Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan memberi pendedahan mengenai penggunaan jadual pintar untuk menjawab soalan esei kebat sejarah. Seperti yang pelajar ketahui, dalam mata pelajaran sejarah mempunyai soalan kebat yang tidak berfokuskan kepada soalan esei sahaja tetapi terdapat juga pada soalan struktur. Kebiasaannya, soalan kebat ini akan terdapat ataupun boleh dijumpai oleh pelajar pada soalan terakhir bagi soalan struktur ataupun bagi soalan esei. Jadi hari ini cikgu akan ketengahkan kepada pelajar bagaimanakah cara menjawab soalan esei dengan menggunakan kaedah penggunaan jadual pintar. Okey, ini adalah cara pengaplikasian penggunaan jadual pintar. Okey, sebagai contohnya, kita gunakan satu contoh soalan kebat. Seperti yang ada di situ ialah bincangkan faktor yang dapat memupuk minat seseorang untuk mengkaji sejarah. Okey, seperti yang kamu tahu, soalan kebat, terutamanya soalan esei yang mempunyai soalan kebat, yang berunsur soalan kebat, kebiasaannya markah yang diperuntukkan bagi soalan ini adalah 8 markah. Jadi, cara pengaplikasian penggunaan jadual pintar ini adalah melibatkan 4 aspek, iaitu ayat isi, yang kedua ialah huraian, ketiga ialah contoh, dan yang keempat ialah inferen. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu ayat isi. Iaitu poin yang dinyatakan untuk ayat isi ialah pelajar perlu menggunakan pangkal ayat dalam soalan. Maksudnya, pelajar perlu menggunakan semula ayat yang ada pada soalan yang diberikan. Contohnya di situ, bincangkan faktor yang dapat memupuk minat seseorang untuk mengkaji sejarah. Jadi, ayat yang perlu pelajar gunakan ialah pelajar perlu ambil semula ayat yang pada soalan yang ada di situ, iaitu dengan memulakan dengan ayat faktor yang dapat memupuk minat seseorang untuk mengkaji sejarah adalah disebabkan oleh latar belakang keluarga. Jadi itu automatik menjadi isi yang pertama untuk jawapan pelajar. Okey, kita teruskan kepada poin yang kedua, iaitu kepada huraian. Huraian, pelajar digalakkan untuk menggunakan penanda wacana seperti hal ini, kerana, hal ini dikatakan demikian kerana, dan hal ini disebabkan oleh. Sebagai contohnya, kita memberi kesinambungan kepada ayat isi yang pertama tadi. Okay, kita gunakan penanda wacana. Contohnya kita guna hal ini kerana ahli keluarga yang mempunyai minat atau kecenderungan dalam pengkajian sejarah akan berusaha memupuk minat tersebut dalam diri ahli keluarga yang lain. Jadi itu automatik menjadi ayat yang kedua, memberi kesinambungan kepada isi yang telah anda nyatakan pada awal tadi. Okey, kita teruskan kepada contoh. Contoh penanda wacana yang perlu pelajar gunakan sama ada contohnya ataupun misalnya. Okey, contohnya contoh ayat misalnya dengan menggunakan minat melalui bahan bacaan atau melawat tempat bersejarah. Ayat yang digunakan adalah ayat yang mudah saja, tetapi penekanan yang diberikan ialah bagaimana pelajar meletakkan ayat isi, huraian dan contoh. Okey, kita teruskan kepada bahagian poin yang keempat, iaitu inferen. Inferen, cikgu ketengahkan dengan teknik Dabus, iaitu D mewakili demi ataupun dengan ini, A agar, B bagi, U untuk, S supaya. Jadi ini adalah pilihan kepada pelajar untuk memulakan ayat bagi jawapan untuk inferen. Contohnya, contoh ayat ialah dengan ini, minat terhadap sejarah dapat disemai. Itu adalah contoh. Jadi maksudnya, seperti yang kamu tahu, soalan kebat mengandungi 8 markah. Jadi automatik apabila kamu telah memenuhi 4 aspek poin tadi, iaitu yang pertama ayat isi, yang kedua ialah huraian, ketiga ialah contoh, dan yang keempat ialah inferen. Apabila kamu telah melengkapkan untuk satu isi fakta, jadi automatik kamu telah mendapatkan 4 markah. Jadi dari mana kamu dapat 4 markah lagi? Kamu dapatkan 4 markah lagi, kamu cari isi yang kedua dan kamu menggunakan kaedah yang sama juga, iaitu meletakkan apakah isi fakta yang pertama. Lepas tu kamu letakkan huraian, ketiga ialah contoh, dan yang keempat ialah inferen kepada isi yang kedua. Barulah kamu mendapat 8 markah bagi soalan esei kebat ini. Okey, jadi ini adalah contoh kepada jawapan penuh, iaitu dinyatakan yang kamu boleh nampak di situ ialah ada 2 poin yang diwarnakan berwarna merah. Jadi itu adalah 2 poin.
Dan bagi setiap isi ataupun fakta yang kamu telah nyatakan akan dikaitkan dengan huraian anda. Yang seterusnya ialah contoh, dan yang ketiga ialah inference ataupun apakah yang dapat kamu simpulkan daripada fakta yang kamu nyatakan ataupun isi yang kamu nyatakan pada awal tadi. Jadi begitu juga apabila kamu meletakkan isi yang kedua. Kamu nyatakan apakah huraian daripada isi tersebut, berikan contoh dan inference kepada huraian yang kamu telah nyatakan dan fakta yang telah kamu kaitkan ataupun isi yang telah kamu kaitkan. Jadi begitu adalah cara untuk memudahkan pelajar untuk mengenal pasti di mana pembezaan di antara ayat isi, huraian, contoh dan inference. Jadi itu saja perkongsian hari ini. Sekian, terima kasih.